Sambung perbincangan kitab syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pada muka surat 254 muka surat 254 di bawah poin yang ke-24 itu, iaitu wajib mencintai dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta larangan ghulu, yakni berlebih-lebihan mengagungkan Nabi itu sampai ke peringkat ghulu. Ghulu ini satu istilah, maknanya mengagungkan, memuliakan sampai peringkat puja, jadi seperti pemujaan. Itu termasuk dalam ghulu, tidak boleh. Dia berkenaan dengan Nabi dan Rasul ni sebenarnya bukan tidak ada sejarah kesilapan yang berlaku kepada orang-orang yang menganut agama tauhid ni. Contoh yang paling mudahnya kita kata Nabi Isa tu lah. Itu sejarah. Jadi kalau tidak dipertegaskan melalui Quran dan hadis dan juga oleh sahabat dan para ulama seterusnya, mungkin boleh berlaku lah. Dalam keadaan kita kata penegasan itu pun, penekanan diberi ke ulama pun masih ada lagi yang tersalah. Tempat kita pun ada, di luar negara pun ada. Siapa mereka anggap Nabi ni maknanya bukan manusia biasa. Bahkan diberi contoh-contoh dari sudut diberikan kelebihan itu luar biasa lah, bukan melalui kita kata bukan melalui riwayat yang sahih. Misalnya Nabi tidak ada bayang, itu bahaya lah tu. Kesan-kesan kalau dibiarkan bertapak hidup dalam diri masyarakat, fakta-fakta tidak sahih itu, sedikit demi sedikit, lama kelamaan dia boleh menghasilkan, terhasil mana satu fahaman yang silap terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatu yang kita tak mahu tu. Nabi tahu perkara gaib, tapi dia tak sapa tu, dia tak sapa situ dalam mata sehari dua. Kadang-kadang nak boleh sapa situ tu, memberi tanggapan yang salah terhadap Nabi tu, proses tadilah. Kita terima Nabi ni pelik, tak serupa. Cuba bayangkan kalau tak ada bayar, itu bukan manusia biasa. Bila dia buang najis terus diserak oleh ibu, itu bukan manusia biasa begitu tu. Dia tak ada pun disenaraikan sebagai mukjizat begitu. Tak ada. Jadi kalau gitu kita kena faham lah. Baik, jadi sebagai sambungan pada petang ini, cuba tengok muka surat sebelah itu 254. Orang yang beriman akan merasakan manisnya iman apabila hanya Allah dan Rasulnya yang paling dicintai. Di sini dikemukakan satu riwayat. Ini riwayat yang sahih daripada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan juga beberapa kitab sunan yang lain lah. Seperti mana takhrij yang dibuat di bawah tu boleh lihat sendiri. Baik, di sini dikemukakan satu riwayat yang menunjukkan bagaimana Nabi SAW telah memberi tunjuk ajar kepada kita dalam proses mencintai Allah ini. Kita kena jelas bagaimana kaifiat dia, tahap mana perlu kita letak hub cinta tu. Misalnya cuba kita tengok di sini. Thalathun man kunna fih wajada bihin halawatal iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufr ba'da an anqadhahu Allah min kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Ada tiga perkara yang mana apabila tiga perkara itu ada pada seseorang, maka dia akan dapat merasai kemanisan iman itu. Dia akan rasa kemanisan iman itu. Yang pertama, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Dan kita kena ingat baliklah bagaimana kisah Nabi dengan Sayyidina Umar tu. Bila Sayyidina Umar kata diri dia lah paling dia sayang, kemudian Allah, Nabi kata tak tepat tu, tak betul tu. Maka Sayyidina Umar pun ubah, Allah lah yang paling aku sayang, kemudian diri aku sepatutnya. Nabi kata al-an ya Umar, sekarang baru betul. Cumanya yang perlu kita faham maksud
sebut dengan mulut tu boleh Allah paling kita saya. Itu sebut ikrar. Tindakannya macam mana? Tindakan dan perbuatan zahir kita pun mesti ke arah itu. Sebab itulah ulama memberi pengertian bila kita melafazkan Allah dan Rasul lebih kita saya, ia bermaksud kalau berlaku pertembungan di antara kehendak Allah dan Rasul dengan kehendak kita, kita akan ketepikan kehendak kita. Ingat mudah ke nak tepi, kita nak ketepikan kehendak kita ni? Ingat mudah ke? Payah tu. Sebab kehendak kita tu kita panggil nafsu kita lah. Tiba-tiba kita nak ketepikan itu, nak terima Allah dan Rasul tu, bukan semua orang boleh buat. Kalau boleh buat pun bukan semua perkara. Perkara-perkara tertentu dia boleh buat. Tapi perkara-perkara tertentu dia ikut nafsu dia. Walaupun kadang-kadang dia sedar itu bersalahan dengan ajaran Nabi, ajaran Rasul, ajaran Al-Quran hadis, bertentangan. Dan kita pun tahu dalam sejarah Bani Israel, popok Yahudi, salah satu punca kesesatan yang berlaku pada mereka sebab apa? Mereka takwil agama secara berlebih-lebihan. Bila mereka buat sesuatu nampak bercanggah dengan ajaran Rasul, mereka takwil. Maksudnya begini, boleh, apa salahnya, benda baik. Nah, apa salahnya? Dia akan takwil. Sedangkan standard dalam agama, khususnya dalam agama kita ni, seperti yang ditunjuk oleh sahabat, Nabi buat macam mana? Banyak kan? Ni saya sentiasa sebut sebab ni mudah faham. Mana Aisyah tak benar anak saudara dia sembelih unta akikah. Sebab Nabi tak pernah sembelih unta. Zaman sahabat tak pernah berlaku sembelih unta. Bila akikah, kambing. Kalau lelaki 2 ekor. Tak boleh ubah tu. Sebab tu ibadat khusus. Ibadat tu tak boleh ubah. Apatah lagi kita nak ambil hak gear korban. Nah, tak ada juga berlaku, tak usah ambil. Walaupun fiqh kata boleh. Haruh bukan makna molek. Sekadar haruh saja. Tidak kata afdal, tentu dah afdal, tidak gitunya. Mana ada. Akikah ni bila-bila masa boleh korban akikah. Boleh sembelih binatang. Tapi kalau untuk itu beberapa hari itu beberapa hari itu bermula dengan 10 Zulhijjah dan campur hari Tasyrik itu. Jadi kalau kita pergi situ niat untuk akikah dan kita menganggap akan boleh sekali dengan korban, bagi saya tak pasti tu. Bagi saya tak pasti. Sebab tu tak usah buat lah. Tak usah buat. Kalau tak cukup duit dia kata nak korban lagi, nak akikah lagi. Awak nak buat mana sebenarnya? Nak akikah tak usah buat masa tu. Tak usah. Tu. Itu cara yang ditunjukkan oleh para sahabat. Banyak Aisyah tadi tak benar. Bahkan dia kata tak boleh pahala. Padahal kita kata apa? Sembelih unta lah boleh makan ramah. Lebih baik lagi. Tak, dia bukan kira gitu. Dia kira berapa Nabi tak sembelih unta. Kau tak ada unta zaman Nabi. Ada, tapi kenapa Nabi tak? Padahal anak Nabi pun ramah juga. Sahabat ni tak ada ramah, sahabat anak 20 orang lebih. Moga kita kata, moga tak tahulah muk berapa tu. Siapa ada 26 orang. Tak ada satu contoh pun tak ada. Kata sembelih selain daripada kambing biri-biri itulah. Tapi korban ada unta. Macam-macam binatang korban tu. Sekecil-kecil kambing siapa kau besarlah kita tu. Itu ada berlaku. Jadi itu contoh yang mudah. Tu orang panggil ikut. Itulah cara dia tak tahu. Kalau nak tahu ke apa salahnya makcik nak melih unta. Ni pun binatang peliharaan juga ni. Dari segi kebaikannya lebih baik lagi apa? Kalau seekor kambing berapa orang boleh makan. Tapi kalau unta, dari situ pengorbanannya lebih besar sebab harga lebih mahal. Dia tak kira gitu. Nabi buat macam mana? Tu. Jadi kalau kita nak tahu boleh tahu sana tu. Memang boleh tahu pun. Tetapi begitu orang yang diperakui benar, disahkan sebagai ahli syurga, begitu cara dia. Baik, seterusnya yang kedua, apabila ia menyintai seseorang, jadi cinta itu hanyalah kerana Allah. Seseorang yang menyintai seseorang yang lain kerana Allah, bukan kerana harta, bukan kerana kedudukan seseorang, mana tidak ada niat-niat keduniaan, tapi betul-betul niat tu kerana Allah. Tak ada kepentingan diri yang tersirat, tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, ia tidak suka kembali kepada kufur setelah dia terima hidayah. Allah menyelamatkan, itu makna setelah terima hidayah tauhid inilah. Sebagaimana dia tidak sukanya dia dilemparkan ke dalam api.
Begitulah tahap tidak suka je terlibat dengan kafir, terjerumus dalam kafir, seperti dia tidak suka kalau dia dilempar ke dalam api. Kenapa Nabi bandingkan dilempar dalam api? Sebab semua orang tahu api ni macam mana. Semua orang takut tu. Tu api di dunia tu. Sebabnya kesal seseorang tu jadi kufur. Seseorang tu kalau mati dalam keadaan kufur, dia akan masuk neraka, dia kekal dalam neraka. Semua orang tahu tu. Sahabat lebih-lebih lagi, sebab tu dia takut tu. Takut. Jadi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharuskan adanya penghormatan, ketundukan dan teladan. Menjadikan Nabi sebagai suri teladan, serta mendahulukan apa-apa yang datang daripada Nabi. Tak kiralah apa saja, berbanding ucapan makhluk, serta mengagungkan sunnah-sunnah dia. Hak ni lah hak saya duk tekan sama, dan kita kata para asatizah kita duk tekan. Hak Nabi hak mana? Dalam bab selawat, dalam bab zikir, dalam bab doa. Kalau kita nak amal, hak mana hak Nabi? Hak tu lah. Itu maksud iman dengan Nabi tu. Bukti keimanan kita tu. Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, setiap kecintaan dan pengagungan kepada manusia hanya dibolehkan dalam rangka mengikuti kecintaan dan pengagungan kepada Allah, seperti mencintai dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ia adalah penyempurna kecintaan dan pengagungan kepada Tuhan yang mengutuskannya. Umatnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Allah telah memuliakannya, dan Allah perintah supaya kita ikut Nabi, sayang kepada, cinta kepada Nabi. Maka kecintaan ini adalah kerana Allah, sebagai hasil daripada cinta kepada Allah, kesal daripada cinta kepada Allah itu. Itu. Jadi apa maksud di sini? Maksudnya kita cinta kepada Rasul, ini cinta atas dasar agama. Sebab kalau kita kata secara fitrah, semata-mata fitrah, tak akan berlaku gitu. Hak fitrah ni anak cinta kepada pak tu fitrah, tak ada agama pada tu. Tapi cinta kepada Rasul ni agama. Kalau seorang tak beragama, dia tak akan timbul perasaan cinta kepada Nabi. Tu. Baik, seterusnya, ini basic ni, kita belajar ni mana basic akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya pun tidak nak huraf panjang, banyak lagi kitab lain yang kita nak ngaji. Ini hak basic asas. Kalau nak huraf panjang tu tu. Ikut Nabi lagu. Ada kitab khusus dengan saya tu, ada kitab khusus. Tajuk dia pun antara cinta sebenar dan cinta palsu. Maksud dalam konteks Nabi, dia kemukakan artikel-artikel yang ditulis oleh ulama. Silap situnya 8 artikel ditulis. Dia kumpulkan dalam satu buku. Dia bincanglah. Misal artikel pertama dia letak hukum cinta kepada Rasul. Lepas tu antara tajuk dia letak laginya, sebab apa kita cinta kepada Rasul? Apa sebab? Kerana apa? Dia bincang. Tu bagus juga kitab tu. Kitab ni dia diberi percuma pada Jemaah Haji tahun 2014 lah. Saya pergi haji, banyak buku kita bawa balik. Sebab dia bagi. Setengah-setengah tu buku tu saya tak dapat. Bila pergi di hotel, orang tu mari. Ustaz Deng, ada orang buku ni, dia beri percuma. Ambil dia kata, sebab ana tak kenal huruf ni. Tak kenal huruf Arab. Kata molek kata, mana tak kenal mari sini. Banyak kita bawa klik buku. Bagus juga. Percuma kalau nak beli tu banyak ratus juga tu. Dia beri percuma. Cuba kita tengok lagi di sini. Jadi maksudnya bahawa Allah Subhanahu wa taala meletakkan kewibawaan dan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu tidak ada seorang manusia pun yang lebih dicintai dan disegani dalam hati para sahabat kecuali Rasulullah. Hak ni lah hak kita duk bincang dalam kitab Tabarruk itu. Dia begini hadirat. Bila kita bercakap tentang hubbur Rasul, mahabbatu Rasulillah, cinta kepada Rasul, dia tak boleh lawan sahabat. Semua ulama kata gitu. Kalau ada orang lain kata ada lagi zaman kita orang lebih cinta kepada sahabat. Sebab tu dia buat lebih pada sahabat buat. Hak ni mengarut. Tu paling ringan tu sebut tu. Ada lagi lainnya. Waktu kita tunggu lepas ni. Mengarut tu. Tak ada sahabat ni lebih tinggi cinta kepada Allah dan Rasul. Sebab tu ulama kita tulis kitab. Bagaimana
sahabat cinta kepada Rasul. Bagaimana perubahan yang berlaku dalam hidup sahabat? Siapa minum darah bekal tu tak? Sanggup segala-gala. Nabi ludah. Kadang-kadang ludah tu ambil atas tanah tu. Air liu Nabi. Orang lain tak buat leleh, tak buat begitu. Sanggup buat untuk Nabi. Cuma ada berlaku. Walaupun kita kata hadis tu, setengah ulama kata berlaku dalam peperangan sebagai psikologi supaya orang kafir tengok. Ada juga ulama kata gitu. Jadi bila orang kafir tengok, dia kata tak lari ni perang ni kau setahun ni. Suruh ayat lah. Siapa dia mana air liu pemimpin, siapa ambil comot tubuh ni, tak lari perang suruh ayat lah. Menyebabkan jadi timbul kegerunan, ketakutan dalam hati musuh. Ada setengah ulama katakan itu. Sebab tu perkara itu tak berlaku dalam keadaan biasa. Cuma air liu gitu. Tu. Jadi kalau kita tengok begitulah sahabat. Kita tengok lah ni pun tak mudah juga orang lah ni pun. Saya kau tok guru siapa cium kaki. Kita tak akan jumpa dalam hadis sahabat nak pergi peluk Nabi, nak pergi bersalam dengan Nabi, guna kepala lutut jalan. Kita tak jumpa dalam hadis. Tak ada. Tu paling gang lah tu. Tak ada. Tapi orang lain ni ada. Di luar negara lah mudah ada. Tempat kita pun ada nampak dalam video. Benda-benda gitu sepatutnya. Kita kata apanya? Kita kata dia nak salat guna kepala lutut gitu. Tak jadi kafir. Ni bodoh telajak kalau kecek gitu. Dia tak erti kesal akan pergi ke mana perbuatan tu. Proses tu kalau tidak disekat, apa hasil yang paling teruk yang akan berlaku? Ataupun bahasa mudah, ke mana tu akan berlaku? Destinasi sampai ke mana? Dia boleh bawa pada ta'assub, macam-macam penyakit. Sebab tu tak boleh. Sebab tu dalam agama kita ni ada disiplin. Sebab tu ulama-ulama, orang panggil murabbi umat, ulama yang khasyiatullah betul, dia tak asyik senyum tangan pun tak asyik. Sebab apa? Takut melarat. Takut melarat. Dia tak asyik. Bahaya tu. Setengah orang tu memang sengaja. Dia nak begitu. Senyum tangan. Walaupun kita kata tak jadi kafir, memang tak ada ulama kata kafir tu. Tetapi kenapa ulama-ulama kita tak mahu? Ya. Patut tak ada. Kalau sahabat Nabi ada. Tapi berlaku nak hari, kau nak kali jumpa gitu. Ada sahabat Nabi peluk Nabi macam ada. Tapi apakah berlaku gitu tu supaya salah kena nak hari jumpa salah. Wisalah assalamualaikum tu nak hari hot tu ada. Makna tidak jadi budaya. Sebab tu dia istilah dakbu. Dakbu ni makna jadi terbaik. Siapa bila jumpa Nabi buat gitu sama? Tak ada gitu. Kalau ada sekali dua itu memang ada. Tapi nak siapa sujud ke Nabi? Tak ada. Patut adalah satu dua kisah berlaku. Siapa berlaku saya nak wakar kau. Kalau ada berlaku siapa sujud ke Nabi tu, ada dah setengah dia. Pas tahu mana sahih ke tidak. Patut kalau ada berlaku pun, siapa dia orang tu? Dia terikut-ikut dengan budaya mana dia buat gitu. Ni orang panggil sahabat Nabi kata ikut hang ni, khulafah rasyidin ada gitu. Padahal saya nak wakar paling saya ke Nabi, tak ada. Dia tak buat gitu. Jadi kalau ada satu dua kisah yang berlaku orang pun baru masuk Islam, dia kadang-kadang dia buat gitu kerana lagu itulah dia buat pada pemimpin dia dulu. Tu tak boleh jadi teladan untuk kita tu. Sebab tu kalau kita belajar kitab, insya-Allah kalau dalam syarah dia punya kitab Al-Um tu memang ada sebut perkara ni. Kitab sendiri tu. Kitab asah kitab kira-kiranya muktamad lah. Maksud muktamad ni maknanya orang panggil kesimpulan akhir Imam Syafi'i dalam bab fiqh tu. Jadi memang ada disebut. Mana kalau di kalangan sahabat ni pun bila sahabat buat, ulama tengok lagi. Hak orang panggil ikut terama sahabat mana. Kalau ada seorang sahabat buat, itu untuk dia tu kadang-kadang. Ulama pahagi hak umum sahabat buat mana. Makna dalam perbincangan ulama kita ni dalam nak menentukan satu ajaran tu betul-betul daripada Rasulullah, hak sahabat buat pun dia tengok lagi. Tidak kata bila sahabat buat tu pakai dijadikan sebagai ukuran untuk umum. Tak juga. Tidak juga. Kecuali perkara tu memang umum di kalangan sahabat. Sebab tu dia ada istilah ijma' sahabat, khilaf di kalangan sahabat, perkara terpencil yang berlaku di kalangan sahabat. Dia ada istilah-istilah gitu. Hak tu ya kita kena ngaji tu. Tapi kukuk mana pun secara umum sahabat dia tak akan buat benda sesat. Dia tak akan buat benda sesat. Sebab dia ni kira-kiranya sahabat ni orang telah diberi pengiktirafan oleh Quran dan hadis bahawa kali ikut dia tak sesat, dan pada diri sahabat itulah nyata kejayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Amr bin Al-As, sebelum ia masuk Islam, dia pernah kata, Amr bin Al-As, sesungguhnya tidak ada seorang manusia pun yang lebih aku benci selain Muhammad. Ini cerita sebelum Islam. Namun bila dia masuk Islam, selepas dia memeluk agama Islam, dia berkata, tidak ada seorang manusia pun yang lebih aku cintai dan lebih aku agungkan daripada Nabi SAW. Itu perbezaan hidup dia. Ia mengatakan, seandainya aku diminta untuk menggambarkan pribadi beliau kepada kamu, tentu aku tidak mampu melakukannya, sebab aku tidak pernah menajamkan pandanganku kepada beliau sebagai pengagunganku kepada beliau. Tu kan. Jadi maknanya, dia kata dia tak boleh nak ayat dengan bahasa lah. Kalau dia nak ayat dengan bahasa keagungan Nabi, dia kata dia tak boleh nak ayat. Tapi orang yang paling dia sayang, dia lah Nabi ni. Tapi kalau nak ayat dengan bahasa, kau nak cerita payah. Sebab tu Aisyah mula, Quran tu lah akhlak Nabi. Tu sebenarnya. Faham? Ngaji Quran. Tu lah akhlak Nabi. Wa kana khuluquhul Quran. Akhlak dia Quran tu lah. Mudah. Baik, di sini timbul sebenarnya kalau di sini tidak disebut. Cuma kalau kita tengok dalam syarah-syarah hadis, ulama timbul ke satu kemuskilan daripada kenyataan ini. Apa dia? Tak pernah terlintas ke hati kita. Kenapa Amr bin Al-As ni sebelum dia masuk Islam, Nabi hak paling dia benci. Baik, soalan dia nya, apa benci tu? Makna sebelum dia masuk Islam, bukan seorang ni hak jenis gini ni. Hak yang menceritakan dia benci pada Nabi sebelum masuk Islam, bukan seorang. Ni salah seorang. Masalah sekarang ni buat apa benci tu? Nabi ni penipu ke? Tak. Nabi ni korup ke? Tak. Nabi ni perangai huduh ke? Tak. Lepas tu buat apa benci? Padahal Nabi ni Al-Amin. Abu Jahal tahu tak panggil Al-Amin. Tu ketua tu nombor satu. Kalau kita tahu ni hak tu kepala jahat tu. Nipu tak bayar. Dia beli barang, dia bayar sikit, lepas tak bayar lepas tu. Itu cerita biasa tu. Perangai Abu Jahal. Siapa ada seorang peniaga tu, dia pergi tuntut hutang tak bayar. Dia tak ada nak buat, nak rujuk ke siapa? Mungkin dia ke orang panggil pemimpin nombor satu. Akhir sekali tak ada orang nak buat, dia pergi meraun depan Kaabah. Istihar Abu Jahal tak bayar hutang dia. Pergi bayar Abu Jahal, malu juga dia pun. Ada dalam riwayat. Tak ada orang nak buat, nak rujuk siapa? Nak pergi report ke Tok Ngulu je tik lenga dia. Faham tak? Tik lenga tu maknanya Tok Ngulu duduk bawah dia. Tu faham? Tapi Nabi tidak. Siapa orang panggil Al-Amin? Paling baiklah. Jadi benci apa? Kenapa benci tu? Benci tu atas rasa iman juga sebab dia beriman dengan berhala, beriman dengan selain Allah. Jadi proses benci. Maknanya pertembungan akidah ni dia boleh membawa kepada perkara yang di luar jangka. Bahaya. Sebab itulah bila ajaran sesat bertemu dengan ajaran tauhid, dia akan berlaku banyak perkara. Cuba tengoklah berlaku sehari dua ni kita tu. Tu kesan daripada hak tu. Kita kata benci apa? Nabi ni paling mulia. Apa benci? Bila dia masuk Islam, Nabi itulah juga, perangai itulah juga, sikap itulah juga. Ada Nabi tak berubah pun Nabi. Ni lagu tu Nabi. Makna di sinilah kita nampak orang-orang kafir benci pada Nabi tu kerana akidah mereka. Bila mereka sudah tukar akidah syirik, akidah kufur kepada akidah tauhid, jadi saya pula luar biasa. Sanggup mati. Sanggup buat segala-gala. Urwah bin Mas'ud pernah berkata kepada orang-orang Quraisy, "Wahai kaumku, demi Allah, aku telah diutus pergi ke berjumpa Kisra, Kaisar dan raja-raja yang ada di sekitar, di luar daripada Jaziratul Arab. Namun kata Urwah, aku tidak pernah melihat seorang raja pun yang diagungkan oleh segenap rakyatnya melebihi pengagungan para sahabat kepada Muhammad." Tapi tidak tersalah Nabi. Tak ada seorang pun Nabi sahabat buat kenyataan bahawa Nabi ni ada unsur uluhiyat pada dia. Tak ada. Tetap manusia. Sebab tu Nabi sebut semua, aku ni manusia. Innama ana basyarum mithlukum. Aku ni tidak lebih manusia seperti kamu. Cuma beza aku terima wahyu muda tu ya. Tu. Padahalnya kita kata apa faedah sebutnya? Dalam tasyahud kita sebut asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu. Sebut abdun. Apa tu? Sebab kalau tidak anggap Nabi ni sebagai hamba, sebagai manusia, jadi bahaya dalam akidah kita.
bahaya. Seperti mana ajaran salah yang mengatakan bahawa Nabi ni boleh pergi banyak tempat dalam satu masa bila dia mati. Dia tahu ni perkara-perkara tersembunyi ni ada. Kita baca dalam kitab tu. Tu bahaya, tak boleh siapa kita semua. Demi Allah, mereka tidak memandang dengan tajam kepada beliau sebagai bentuk pengagungan mereka kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, serta tidaklah beliau berdahak, yakni keluar kahaklah ataupun air liur, kecuali ditadah dengan telapak tangan oleh seorang dari mereka, kemudian dilumurkan pada wajah dan dadanya. Inilah ulama kata berlaku dalam peperangan ni, bukan dalam keadaan biasa. Kemudian pada saat beliau berwuduk, ni tak apa, ni memang ulama kata biasa berlaku. Bila Nabi berwuduk, maka hampir saja mereka saling membunuh. Ni bahasa dia lah, ni bukan makna gitu, saling berebut-rebut lah nak dapat air lebihan wuduk Nabi tu. Setengah tu Nabi ambil tu tadah tangan gini, air ni menitik daripada anggota wuduk Nabi. Berapa nak lama di tubuh air wuduk Nabi. Tu ada berlaku. Sebab tu Syekh Nasir Nasir Al-Judai dalam kitab Tabarruk tu cuba kemukakan satu bukti. Selepas Nabi wafat, semua orang timur, saya nak wakal lah paling lebih. Saya Umar tak ada. Bila saya nak wakal ambil untuk saya Umar tak ada. Tak ada. Sahabat pun tak buat gitu supaya dia buat ke Nabi. Padahal kalau nak kira lebih, saya nak wakal. Ni orang panggil wali-wali yang ada di muka dunia, yang dikatakan wali tu tak boleh nak lawan saya nak wakal. Saya nak wakal, sahabat pun tak buat ke dia. Tabi'in pun tak buat ke dia gitu. Sebab apa? Sebab sahabat tabi'in ni mereka faham molek pendidikan yang diberikan oleh Nabi, yang disampaikan, mereka faham molek. Tak berlaku. Jadi kalau berlaku tu bahaya, sangat bahaya. Sangat bahaya. Jadi baik. Biarlah di sini pun dia tidak sebut. Baik, kenapa? Satu persoalan penting ni. Kenapa dalam bab mengagungkan Nabi ni diberi satu disiplin yang ketat? Kenapa? Ni dia panggil mimbabil aula. Kalau Nabi hak tentu lebih gitu pun tak boleh kita melebihkan dia lebih daripada yang sepatut. Orang lain lagi lah tak boleh. Sebab orang lain tak akan lebih. Siapa tahap Nabi? Kalau Nabi pun tak boleh kita buat lebih-lebih, kecuali dengan keadaan yang dibenarkan. Nabi pesan dekat dia nak mati, pesan kubur aku mu jangan buat seperti mana popok Nuh, popok Yahudi Nasrani buat kepada kubur pendeta dia, rahib-rahib dia, jangan buat. Jadi sebab tu kita kena ngaji lah mana puak-puak tu Yahudi Nasrani, orang-orang yang dianggap sebagai sesat tu, bila mati di kalangan pemimpin-pemimpin orang soleh, orang baik, wali kalau mereka buat macam mana kubur tu. Nabi kata jangan buat gitu. Pada aku jangan buat gitu. Nabi ajar kita. Bapa tu? Iyalah kita kata kubur Nabi. Hak kita tengok lah ni kubur hak panggil wali. Ya, kalau wali sebenar kita pun tak tahu lagi. Wali lagu mana wali? Nabi ni kalau dia marah pun boleh jadi panduan lagi. Nabi tu pun tak boleh buat lebih-lebih. Enggak orang lain lagi lah tak boleh. Tu jadi kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Jadi Sayyidina Umar kalau tengok orang pergi ke tempat yang Nabi pernah singgah, pakat pergi duduk nampak duduk tafakkur, duduk itikaf tu, marah dia. Kalau saya cerita dia cabut pokok saya sebut tu kan. Apa cabut pokok tu? Sebab pokok tu pernah Nabi SAW singgah bila balik daripada musafir, sebab kebetulan pokok tu berada dalam perjalanan, di tepi jalan, tempat lalu orang. Nabi pernah singgah beberapa kali. Ada satu pokok nama Zatu Anwar tu, tepat zaman jahiliah dia gatul senjata kerana pokok tu dianggap sebagai pokok hikmah. Ada unsur-unsur keramat lah pokok tu. Nabi tak ada, dalam Islam tak ada gitu. Sebab tu saya nombor cabut ngakak-akak pokok. Agak-agak lah pokok kita. Zaman kita kalau ada lah pokok, katakanlah. Kalau tak ada dek, dia boleh kata ada. Nak mengagungkan kita kata satu tempat tu, dia cuba kait ke pernah sahabat Nabi pergi sini. Tujuan apa? Nak beri fadilat kepada tempat tu. Dia wihak tu dulu, bertahun dia wihak tu, baru dia pakat ukah naik ni. Lepas tu pakat pergi mandi dan sebagainya. Kita kata mandi buat ke dia, pergi peluh tu, peluh pula mandi buat ke dia. Dia ada maksud dia lah tu. Memang gitu pun semua. Kalau kita baca kitab-kitab tentang ajaran sesat ni, bila dia nak buat sesuatu tu,
Ada mukaddimah dia tu perlu. Mukaddimah tu lah. Kelebihan gini-gini tempat ni. Rupanya dia nak benda lain di sebalik tu. Itu modus operandi biasa tu kalau kita tengok dalam konteks ajar sesat dalam bab tempat. Makan muqaddas ni tempat yang nak dimuliakan mesti bagi kelebihan dulu. Tu walaupun tak nasabah pun. Sebab tu saya kata kalau ni seorang amin tu. Kalau ada di kalangan pok kita ni kata Nabi mari, nak hari Jumaat mari. Pok-pok gang tu penuh ni. Mari. Kadang-kadang manusia ni gitu. Bos sebut pok kita mari, dia kata tak. Tapi royak Nabi mari. Tak percaya mari malam. Tak kalau tak sapa tu, kalau tak nampak mal tak sapa makam. Mudah ya bagi nipu lagu tu ya. Tanpa suka silu, tanpa rasa malu. Patut kalau orang tidak Islam tengok. Maknanya bila Nabi kamu mari, bila tengok Nabi kamu jadi tak boleh tidur, duduk tepik nak hari, siapa tak boleh ngaji kena klik Nabi kamu ni nampak bukan muka rahmat kali lagu tu. Mana kesal tengok Nabi, siapa tak boleh nak ngaji, terpaksa buat balik. Duk jerit nak hari, siapa tak boleh ngaji. Akhir sekali mana untuk guru dia telefon kat ayah dia semari ambil tak boleh. Kita tengok Nabi, lagu muka lagu mana Nabi. Sedangkan dalam hadis sebut tengok Nabi jadi tenang. Mu tengok Nabi mana tu? Saya duk rasa anak murid dia tengok muka tok guru dia tu. Dah masa tu. Serabut perut, perangai hudus lajak tu dalam agama. Benda-benda gitu hadirat. Banyak kat dalam internet saya ni using juga tu orang tidak Islam. Kan setengah orang tidak Islam ni dia cari ni sebab ada dah minat pada Islam. Minat pada Islam sah. Dia pun carilah orang panggil ustaz-ustaz nak mendalami agama, nak tengok pun kuliah jopo hak lagu tu kat hadirat. Tak jadi mula masuk Islam. Gapo dia lagu ni. Tok guru dia kau tengok muka siapa tak nak ngaji. Sepatutnya kau tengok kau jadi kuat ngaji dak siapa jerit tak apa ni. Dia pun teringat dulu anak-anak dia ada tengok tu jadi gitu juga. Sudah dia kata dah. Orang Islam kita tu lebah ni tak fikir kau bagi lagu tu. Lepas tu kita lemuh sekalinya orang ada otoriti agama nak pegang jawatan ni. Duduk dia tidur tak bangun-bangun hak tu yang kita bimbang juga. Usin juga kita tu. Kalau orang kampung, kalau kita masyarakat tindak ni dia jadi tegas, jadi timur masalah lain pula. Jadi bila pihak kerajaan tidak tangani dengan baik, bahayalah. Nak nanti jadi lagu mana? Tadi saya klik. Bukan saya klik, saya lalu dekat Jumaat tadi. Memang ada sungguh orang duk iktikaf, duk berzikir. Pak orang di kubur tu kenali. Ada. Dulu saya tak pernah tengok tu. Kita lama tak lalu tu. Dia punya khabar kuat sangat ziarah yang telah lalu tadi. Tak sapa katanya bila sapa sebab dia gidah di lundai paku tu. Gi tadi ada pak orang. Siap kipah. Ada kipah. Kubur tu kenali tu lalu saya pergi sekolah nak hari 2 kali sehari. Tak ada kipah dulu. Ada kipah lah ni. Lepas tu tadi duduk nanti. Lepas tu dia apa kapek? Saya tengok terkejut. Apa kapek? Kalau lelok ni hadirat. Baik, saya nak cerita sikit biarlah. Sebab Tok Kenali ni dikatakan wali. Dia tu siapa? Serah pada Allah. Bukan urusan kita. Kita tak tahu pun. Dulu, mak saya cerita ni. Hak dia buat ni mati dah. Anak dia ada lagi. Dia ni, dia panggil, dia ada satu kumpulan wanita popok marhabai lah. Dia adalah satu kumpulan. Dia banyak kumpulan. Dia biasa dulu. Bila musim peperiksaan, popok dia ni, dia pergi ramai-ramai, dia pergi mengantik. Ada dah dulu. Tapi dia tentak oleh ulama-ulama kita, tak ada. Dia buat apa dia buat? Dia pergi basuh batu nasihat Tok Kenali tu. Dia ambil air basuh yang akhir, dia ambil tu, dia minum pada anak nak periksa. Di kubur kia tu, kubur Tok Kenali tu. Saya buat pengesan pada mak saya cerita, lepas tu saya tanya orang lain yang lebih senior lagi. Memang ada. Hak orang umur hampir 1 tahun. Hak dia jadi bila di Masjid Tengah. Saya tanya dia kata memang ada. Tak kira apa tu tak pakar tu. Dia berhenti perbuatan tu bila dia minum ni hak kepala pengak ni. Tuhan nak uji dia. Tuhan nak ajar tak? Anak dia jadi gila pakar ni. Masuk periksa, pelajar terbaik saya pun kenal. Mungkin dia satu batch dengan kakak saya. Selepas habis periksa hebat lah dia ni. Tak ada masuk universiti jadi gila. Gila siapa kali ni? Kuku sepanjang ni. Tak boleh tengok.
terpaksa kurung sebab dia jadi orang tua dah dia, tapi tak mati lagi. Bahaya kerja bahaya dah. Masa pekat aspek yang kena gitu, kena kurung. Baik susahnya mak dia meninggal. Dia tak meninggal lagi. Adik-beradik terpaksa urus. Tak boleh pergi mana hak jatuh tu. Sebab apa nak jaga dia? Tu hewi panjang umur dia. Saya pun baru mikir apa jadi gitu. Tu. Itulah benarnya. Kadang-kadang Allah nak uji. Maknanya dia ada sejarah tu. Ni ada berlaku pula. Kita hidup Pondok Nali ni kita tahulah muka kapur kita. Dekat pula tu sepagar dengan Mustalah Al-Qari. Tu almarhum. Ni ada pula. Terkejut saya tengok. Memang saya berhenti tengok kata, kata ada pula. Kita tengok ada kapek, ada kepah. Nya panah. Lah kata berkepah kak. Mungkin etikah situ. Kalau lok berhekam sikit lagi. Tengok tak percaya. Ya? Ya? Itulah. Jadi benda-benda dia gini ya mudahnya dia. Sebab itulah kita duk ngaji ni, kita nak tengok hak asal, hak Nabi macam mana. Kita nak tengok lepas tu sahabat Nabi yang dia betul tu macam mana. Kita nak tengok tu. Jangan kita buat lebih daripada tu. Jangan, bahaya. Kita kena ingat balik sejarah Nabi. Sebab ada kalangan Nabi ni dalam proses mendidik sahabat, dia akan berlaku juga perkara ni. Misalnya ada sahabat tu kan, ni saya sebut secara umum lah. Ada sahabat tu mana tak nikah, sebab apa tu? Kerana nak beribadat. Ada setengah tu siapa tak tidur malam lah nak berzikir. Siapa nikah takut terganggu nak ibadat, nak fokus kepada Allah. Ada nak puasa nak hari, dia panggil wisal tu. Ada setengah tu nak baca Quran macam-macam lah. Nekat baik tu. Bukan dia kita kata nak berzikir, nak mengabdi, kita tak nikah. Tak zahir nampak baik tu. Nikah dengan mengabdikan diri pada Allah tu dalam pemikiran dia hak mana lebih besar? Mengabdikan diri pada Allah, zikir pada Allah itu lebih besar. Jadi nikah ni dia akan terganggu lah. Tak sih. Nabi marah. Nabi kata aku ni orang paling bertakwa kepada aku nikah. Hak ni kata tak tidur malam, Nabi kata aku tidur. Hak ni kata tak puasa tak sebuti. Tak betul. Sebab aku ada juga puasa terbaik, puasa Nabi Daud. Nabi kata kan selesai hari. Padahal kita apa salahnya puasa benda molek? Nabi tak pakai tu istilah benda molek tu, tak pakai sih, tak terpakai di situ. Tu. Sebab maksud molek ni serupa dengan Nabi. Serupa tu penting. Tu yang kena tahu, kalau tidak berat aja. Tu kan. Tu bimbang tu. Yalah perkara ni kita mudah ya bila kita tengok, kita maklumlah kepada pihak tertentu, serah pada dia. Kita nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Saya tak pernah daripada sekolah rendah tak pernah tengok ada kapek. Ada kapek. Kubur. Tu generasi sahabat kita pergi di kubur Baqi' sahabat. Tu generasi terbaik 10,000 lebih sahabat. Hak jami masuk surga. Duduk situ lagu mana kubur dia. Hak tu lah. Kita kata tu buat Wahabi. Masa Wahabi dia ala arwah lagi gitu dah kubur tu. Wahabi tak lahir di muka dunia lagi gitu dah. Tu. Baik, cuba kita tengok lagi B tu. Konsekuensi dan tanda-tanda cinta kepada Rasulullah. Makna sekarang ni kita nak tengok, bila kita kata cinta kepada apa kesan dia? Mesti kena ada kesan, bukti tu. Dan cinta padalah ada tanda. Dan bila ada, dia kena ada kesan dia tu. Apa perubahan yang berlaku dalam hidup kita? Dia tak boleh. Seperti ginilah kita kata. Seorang yang bercinta, mesti ada kesan. Orang yang sayang kepada artis menjadi idola dia. Rambut pun jadi serupa. Pakaian pun jadi serupa. Sebab tu artis kadang-kadang bila sampai satu tahap dia nego. Jual benda tak nak sabar pun jadi kaya raya. 19,000 sehari. Jual air tu kita kata tak. Macam mana kita jual air? Setengah tak habis. Paksa minum diri, buruk-buruk. Tapi apa-apa ni tak. Sebab apa? Sebab dia dikenali. Jual gabung. Jadi ikut anak-anak muda kata, tu. Jadi Nabi ni pun, bila cinta pada Nabi, dia kena ada juga gitu. Apa perubahan yang berlakunya dalam hidup kita? Orang panggil sepuluh sahabat, jadi lagu mana? Dia gini. Ni mudah dah. Gini kita kecek bahasa kapung mudah. Sahabat Nabi tu, dia nak ikut belakang Nabi. Bila nak makan, Nabi makan lagu mana? Dia akan tiru biasa serupa.
Bila Nabi jalan, lagu mana cara Nabi? Ada setengah tu cuba buat, walaupun benda tu tidak disyariat pun. Memang gitu. Kalau naik kenderaan, lagu mana Nabi ni? Ada ke tak baca? Dia gini kan. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni dia bukan sentiasa 24 jam ada bersama Nabi. Jadi ulama bincang dalam kitab bagaimana proses pencarian ilmu yang berlaku di zaman sahabat. Sebab ilmu pada waktu sumbernya Nabi. Nabi sumber. Dia begini ya. Ini antara yang disebutlah. Sahabat Nabi ni bila ada setengah sahabat Nabi 2-3 hari pergi kerja lepas tu balik. Sahabat Nabi hak ni bila 3 hari dia tak tengok Nabi, bila dia balik ke dia pakak pergi tanya sahabat, dia betul 3 hari ni apa dia hak Nabi buat. Kadang kita tanya orang tu, tanya apa awak tahu tentang masalah ni daripada Nabi, apa awak tahu. Sahabat tu tanya, itu proses pengambilan ilmu. Mana belajar, cari hadis, rujuk tu orang panggil, dia nak menakalkan maklumat agama lah tu. Kita tanya siapa? Sahabat lah. Itu berlaku. Baik. Apa tu berlaku gitu? Nak ikut Nabi. Nak ikut Nabi. Pergi tanya Aisyah, pergi tanya isteri Nabi di rumah Nabi lah ke mana. Siapa Nabi tanya pak ke dalam bilik, atas katil pun tanya lagi Nabi buat lah ke mana. Isteri Nabi cerita, aku masahid. Nabi tidur sopa, ciuk telung, cuma situ saja tak boleh. Sahabat isteri Nabi cerita. Kalau isteri Nabi tak cerita berdosa tu. Tapi kita jangan buat perangai gitu. Buat awak bukan jadi ikutan. Dia bukan Nabi buat sunnah juga kalau gitu cerita. Kau bagi atas katil ni nak. Bagi dia kelambu dia pun buat. Berat. Tak boleh gitu. Sebab hak tu tak jadi hukum. Hak isteri Nabi. Daripada situ kita boleh tahu. Rupanya ketika hak ni boleh tidur bersama, peluk, dekat. Cuma setubuh tak boleh. Baru tahu. Apa tu? Nabi buat gitu. Sebab tu hamba sebut sama. Kalau wali ayat kita tak percaya. Tapi bila Nabi ayat kita percaya. Sebab kita tengok ni, sebab tu ulama pun kena bacalah buku tu. Yang ditulis oleh ulama kita Ibn Qayyim misalnya. Wali ni ada 2. Tajuk kitab dia pun antara wali Allah, wali syaitan. Tu wali syaitan ni perangai dia lagu mana? Dia akan menjauhkan orang daripada sunnah Nabi. Walaupun zahir nampak sunnah. Tu orang panggil wali syaitan. Tu. Jauh beza 10 tahun dulu kehidupan kita dalam agama ni, kita lihat watak-watak orang panggil tutup lebang, jauh beza. Pelik-pelik lah ni berlaku. Jadi hidup pelik lah ni tu dia bermula 10 tahun dulu tu. Tapi dah orang biarkan buat tak caw gitu. Jadi gitulah. Kalau dalam kajian sekarang ni orang yang terlibat, hak pokok Syiah duk mengembangkan, ini generasi ketiga, setengah tu generasi keempat dah daripada tahun 79 gitu. Syiah sendiri. Cuba bayangkan. Hadirat sedih kita tengok kalau pergi ke sebelah Fatani ni kak. Jelah Fatani ni badik NGO dia tu. Dia ada tu dia punya maklumat dalam bentuk bercetak, dia hantar pada saya. Sedih dia. Apa? Sebab dia menghadapi Syiah. Dia menghadapi Syiah. Kumpulan dia. Di Malaysia ni tidak. Yang menghadapi yang lawan Syiah ni JAKIM. Dan badan-badan NGO, dan kerajaan SDI punya aku. Tapi sana tak ada. Tak ada. Sebab dia kerajaan Asia, bahkan dia suka benda berlaku balas sama Islam, dia suka. Mana letih dia, teruk dia nak hadapi. Kita ni alhamdulillah. Mana ada pihak kerajaan buat seminar seluruh dunia. Kerajaan Malaysia ni saya nak sebutlah dalam bab ni, dalam bab Syiah. Sebab apa? Sebab dia sedar. Bila kerajaan sedar Syiah tu bahaya, dia wajib siapa seluruh pelajar Malaysia ada di seluruh dunia ni boleh kata dia akan bawa ustaz pergi yang mahir tentang Syiah ni, buat perbincangan dengan pelajar, dedah ke. Sebab apa? Sebab kerajaan pada waktu dia sedar Syiah ni bahaya. Tapi ni kenapa tak berlaku gitu? Pada Syiah juga banyak ajaran Syiah juga ada tu. Tu sebab tak sedar, tak tahu. Bahkan ada orang yang berjawatan ni sampai pada saya, dihantar pada saya. Dia kata mana? Dia kata duk sibuk. Dia kata akidah tanasukhul arwah ni tidaklah seberat akidah hak mengatakan Tuhan bertempat, Tuhan bersemai di atas arah. Hak tu lebih teruk lagi daripada akidah tanasukhul arwah tu. Ustaz tu kecek gitu. Dia nak bela siapa tak tahu. Tu. Jadi dia faham tu gitu. Sebab tu saya kata kerana kepahaman itulah dia tidak pandai berat tu. Makna ruh berpindah ni, bila ada ustaz kata ruh ni boleh berpindah daripada seorang ke seorang, dia kata hak tu salah tapi tak berat. Hak berat lagi kata Tuhan ni bersemaya di atas arasy. Padahal tu ayat Quran tu.
Tuhan bertempat. Tuhan bersemaya di atas arsy, dia guna bahasa Tuhan bertempat. Bila Tuhan bertempat, maka sama dengan makhluk. Dia pun buat keputusan hasil pada itu. Padahal dia yang buat. Dia semua buat tu. Dia kata gini, maka jadi gini. Bila jadi gini, dia lah kau buat tu. Lepas tu dia kata ni, apa buat ni? Dia pelik itu. Tu penyakit tu. Tu penyakit tu sebenarnya. Tu bahaya tu. Akhir sekali tuduh orang macam-macam. Siapa kata Tuhan kelompok ni Tuhan lain, tidak sama dengan Tuhan kita. Berat tu. Berat tu ada. Dr. Joe tu ada Tuhan lain. Tidak serupa Tuhan kita. Dalam masjid tu kejap tu. Nah, benda-benda gitu. Tapi tak ada siapa bertindak. Tak ada siapa bertindak. Cuba kalau buat zaman sahabat gitu. Baik. Jadi nak warna Tuhan nak uji kita berlaku zaman kita. Barang tu barang boleh dengar berlaku. Mu zaman lah ni zaman internet. Tidak kata tuduh-tuduh, tidak boleh dengar sendiri. Dalam bentuk video, bukan sekadar MP3, tidak. Baik, yang pertama cuba kita tengok ni. Kesan cinta kepada tu. Dan tanda-tanda cinta dia kena ada. Kalau tidak kecek saja orang panggil. Yang pertama, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharuskan adanya pengagungan, memuliakan dan meneladani beliau dan mendahulukan sabda beliau atas segala ucapan. Saya sebut tadi lah. Mana kita kena utamakan yang Nabi lah. Saya pernah. Biar saya sebut contoh yang berlaku pada saya. Dalam kini poin yang utama ni. Ni saya sebut ringkas. Masjid di Kelantan kita lah juganya. Jadi bila sebelum saya kuliah tu ada dia ni AJK lah, cuma saya tak tahu nama dia. Cuma saya tahu dia AJK. Dia kata, ustaz tolong sebut sikit bagaimana Nabi berdoa selepas salat fardu ni. Bagaimana cara Nabi zikir, sebut ringkas tak apa 5 minit tak apa. Nabi doa macam mana. Saya pun sebut. Lepas saya sebut tu, ada seorang angkat tangan. Saya sebut tu cara Nabi, bukan kita kritik mana-mana pun. Kita tak kritik pun. Nabi bila lepas salat Nabi buat gini, doa Nabi banyak gini-gini. Kenapa Nabi ringkas? Sebab Nabi dia tukar ganti. Hari ni baca Zuhur, baca doa ni, asar doa ni. Dia tidak gabung. Sebab tu jadi tak panjang ringkas kan apa? Kita ni jadi panjang sebab gabung. Hak Nabi buat tu tergabung. Capur pula dengan Nabi tak buat, lagi gabung dia panggil. Tu buat hal tu lah. Jadi tu ya jadi panjang tu. Tu ya jadi panjang tu. Saya cerita lagi tu. Lepas tu Nabi ni ada riwayat doa pun sekali gitu. Dia angkat tangan. Saya pun tak kenal dia. Kita tak kenal dia. Engkau kita pergi ngajah ngerti, tak kenal dia. Tak tahu siapa, dia angkat tangan. Dia duduk depan sekali. Dia kata, ustaz, tak boleh kau buat dua. Doa dua kali. Lepas tu baca Fatihah. Lepas tu doa pula 2 kali. Sebab saya sebut tu Nabi tidak buat gitu. Tak kritik pun, kita tak kritik orang pun. Cerita hak Nabi. Dia kata tak boleh kau buat dua. Saya kata saya tak tahulah, cuma hak saya nak royak, saya nak dedah pada masyarakat, suruh masyarakat ikutnya hak Nabi. Nabi tidak buat gitu. Iyalah, salah ke tak? Saya kata tak tahu. Saya tak boleh nak royak tu. Fikir sendirilah. Dia pun kata, mengikut kaedah dia kata, bila kita buat amal, kita rasa lebih letih, dia lebih besar pahala. Maknanya buat 2 dengan 1 tu mana lebih letih? Berat dia tak. Kita pun jenis biasa, jenis hangi tohor juga. Kita kata apa tak buat 3? Bapa tak buat 3? Jadi panjang cerita kecik. Saya pun tak tahu. Dia pun jadi panas, dia duduk gini, dia macam lepas tu bangun tokak duduk atas lutut. Ajak kata bangun diri ya. Kata tak ada apa lah dia ni wan. Lepas tu dia kata, tok guru saya kata tak apa buat 2 kali. Tok guru saya ni ngajar Bukhari. Dia kata. Saya kata dalam Bukhari ada ke? Sebut gitu. Dah ngaji Bukhari. Dia kata bukan ustaz seorang, jadi pelik. Bukan ustaz seorang alim. Kata kita bincang tadi bab kau dia guna siapa tanya siapa mana lebih alim ni. Dalam Bukhari tak ada. Kalau guru awak ngaji Bukhari, dia tak akan jumpa tu memang Bukhari ni hadis terpilih. Perawi orang lain terima, kadang-kadang dia tak terima. Tu tingginya dia. Ada kau ni? Bila aku tanya gitu, mau hakik sekali ada AJK buat gini. Kata sodah kerja tu api berat kata buat gini. Rupanya suruh berhenti takut jadi tegal. Tu normal lah kita tu api buat kita pun pahal berhenti awal itu.
Cerita. Padahalnya orang situ hak dengar tu tahulah. Anas sebut tu betul-betul sebut Nabi buat gini berdasar pada hadis hak kita belajar. Tak kritik pun orang. Kita tidak pertikar pun orang kita. Walaupun kita boleh pertikar, tapi kita tak pertikar. Kita mengambil sikap begitu. Tak boleh. Bila saya nak turun balik tu, dia mari pegang saya. Rupanya Tok Imam tu, masjid tu. Tok Imam tu, baru tahu. Dia kata, dia pegang sini. Dekat nak pakai lepas nak turun. Dia kata, lepas ni kalau itu Ustaz Den lagi Tok Imam. Dia kata, apa saya mari kuliah aja. Ana tahu dia Tok Imam tu selepas tu lah. Jadi AJK pun cerita lah. Hak tu perlu tahu. Kalau Quran dia panggil asbab nuzul. Kalau hadis asbab wurud. Rupanya dia balah Tok Imam muda, Tok Imam tua. Tok Imam muda ni ngaji mahad dakwah tu. Jadi dia banyak terdedah ni. Bila dia jadi Tok Imam, dia doa sekali. Doa. Tapi sekali tidak kata Al-Fatihah kan. Lepas tu doa pula. Dia tawah tu. Tok Imam tua paksa suruh buat. Budak tu Tok Imam muda ni kata, Tok Imam ni muda ni tak nikah masa tu. Dia kata nak buat macam mana? Nabi tak buat. Dia paksa buat. Itu kata tak boleh. Kecuali Tok Imam tua boleh bawa dalil. Bila sebut dalil tu, memang syaitan ni takut ke dalil dia. Marah meleting. Dia lobby AJK supaya pecat Tok Imam ni. Jadi masalah sekarang di masjid tu, ahli jawatan kuasa dia tu orang cerdik. Ada pengaruh pendidikan apa ada. Macam-macam. Kita kenal lah. Demon ni dia cerdik. Dia kata, tak boleh. Kalau nak pecat dia, kena bincang dulu. Apa sebab dia? Apa sebab dia? Bila berlaku begitu tegas, jadi rupanya AJK saya sebut tu, gitulah. Kita pun tak tahu asbab urut dia tu. Tak tahu latar belakang dia tu. Kalau tahu, mikir kot ayat tu. Sebab tu kadang-kadang tak tahu ni banyak juga kebaikan dia. Dia marah lah. Jadi seolah-olah maknanya bila saya buat gitu, dia duk kata dua tak. Tu cerita dia. Nak ayatnya manusia ni. Lepas tu kita nak kata lagu mana? Maknanya hak Nabi, bila kita sebut Nabi dia marah, dia suruh buat hak biasa dia buat. Walaupun hak kebiasaan itu tak betul. Dia begini mudah ya, tak? Kita semua ni kita belajar sebab kita tahu kalau dia boleh buat mari dalil, kalau betul lah ada dalil sungguh daripada Nabi, semua amal gitu seluruh dunia. Umat Islam ni kalau dia tahu Nabi dia buat, hak tak ada pun orang buat, bahaya kalau ada. Itulah ayatnya. Sabar setara tu. Sebab tu bahaya. Sebab tu benda ni, benda yang tak betul. Kalau berakar umbi, sudah jadi tonjak dia masuk ke dalam, dia tu banyak. Kalau saya nak cerita tu, pengalaman kita dengan orang tutup lebar ni memang banyak. Tu satu contoh saja. Siapa tegal, akhir sekali dia ditukarkan. Sebab apa ditukarkan? Sebab ahli jatah kuasa ni, dia adalah, saya malas sebutlah nama siapa. Sebab ada beberapa orang itu memang dia ikuti kuliah saya. Setengah tu ada pernah jadi pengaruh pendidikan di Melaka, pernah jadi pengetua di kita kata MRSM, macam-macam AJK dia tu. Orang cidik-cidik. Jadi akhir sekali dia kata tak sesuai, dia duduk di masjid, tokar pergi masjid kapur dia. Malah sebut kapur mana. Gitu. Daripada cerita tu apa dia kita boleh faham? Nak ayatnya hakikat sebenarnya orang Islam kita walaupun nampak pakai jubah, pakai serban, nampak pergi ngajar Quran, nampak jadi imam pun kita boleh bayar ke tahap pengajian dia. Setara tu. Tu saya nak sebut. Sebab sahabat Nabi nak jadi imam pun tak layak setengah tu. Baca Quran tak sedap. Orang tak ajak pun jadi imam, tapi sanggup mati kerana agama. Jami masuk surga. Apa? Sebab dia tak ada kerana dalam agama. Nabi buat gini, hai ikut. Nabi buat lagu ni, hai ikut. Tak ada kerana. Ni dia nak takwil. Apa tu? Tak saya bercanggah dengan amal sekian lama. Tu bahaya tu. Okay, saya habis di sini. Kemudian Allah dia kemuka ke satu dalil daripada surah Al-Hujurat ayat pertama tu. Ya ayyuhalladzina amanu. Perhati molek ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Cuba perhati molek ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau Rasul tak buat, kamu jangan buat dalam beragama ni. Dan bertakwalah kepada. Kena takut Tuhan dalam beragama ni. Ciri orang takut Tuhan, dia akan ikut Rasul. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah tu, hak kita kena bertakwa kepada dia tu. Dia ni maha mendengar, dia maha mengetahui.
Maknanya bila dia lantik seorang rasul tu benar. Dia maha mengetahui apa yang baik untuk kita. Ayat ni juga kalau kita faham sebalik, bila dia kata dia maha mengetahui, makna bila dia lantik rasul, dia ikhtiar rasul, ikut rasul supaya ikut aku, makna kebaikan ada di situ. Kena yakin atas dasar iman. Kenapa kamu nak cari yang lain lagi? Itu maksud ayat ni. Begitulah. Jadi untuk nombor 2 tu kita bincang minggu hadapan lah, insya-Allah. Jadi insya-Allah dengan pengajian kita kalau ikuti betul, kita faham molek, kita nak ikut Nabi buat dalam ibadat, insya-Allah. Sebab Nabi sebut dah, tak akan sesat, tak akan sesat umat dia selagi dia ikut apa yang aku tinggalkan Quran. Tak akan sesat. Terserah ayat lah. Walaupun seteruk mana Nabi kata, walaupun kesesatan itu melanda bagaikan kepingan-kepingan malam, sehingga kalau letak tangan ni pun tak nampak, tak akan sesat kalau kita ikut sunnah Rasulullah. InsyaAllah dengan ikut sunnah itu kita akan dapat keberkatan, insyaAllah. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.